Ketua-ketua organisasi pelancongan kebangsaan ASEAN perlu meneroka langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk membuat penyesuaian dengan norma-norma baharu dalam sektor pelancongan. Setiap organisasi juga perlu meneliti strategi masa kini dan masa hadapan dengan memaksimumkan penggunaan teknologi digital. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, semua itu penting bagi memastikan sektor pelancongan kekal relevan dan berdaya tahan pada masa hadapan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong menegaskan perkara itu ketika mewakili negara Brunei Darussalam pada persidangan video bagi mesyuarat khas Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN MATM mengenai COVID-19. Yang berhormat seterusnya menekankan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa persidangan video bagi sidang kemuncak khas ASEAN MATM mengenai wabak COVID-19 yang menggariskan keperluan perpaduan ASEAN dalam menghadapi cabaran baharu yang dibawa oleh COVID-19. Pada akhir mesyuarat khas, Jemaah Menteri mengeluarkan kenyataan bersama untuk mengukuhkan kerjasama bagi menghidupkan semula pelancongan ASEAN. Dalam kenyataan bersama itu, Jemaah Menteri ASEAN menekankan perlunya untuk mengukuhkan mekanisme kerjasama ASEAN secara kolektif bagi menangani cabaran-cabaran yang semakin meningkat yang dihadapi oleh sektor pelancongan yang memberi impak besar kepada industri pengembaraan dan pelancongan. Ini membawa kepada kadar pengangguran yang tinggi dan memberi kesan buruk kepada kehidupan sebahagian besar komuniti. Jemaah Menteri Pelancongan ASEAN juga bersetuju ke atas beberapa perjanjian termasuk mengurangkan impak penularan COVID-19 melalui usaha bersepadu. Antaranya, menyokong pembangunan dan pelaksanaan pelan pemulihan krisis pasca COVID-19 seperti membangun keupayaan pelancongan ASEAN, melibatkan diri dengan pihak-pihak berkepentingan dalam industri untuk menanamkan keyakinan peniaga dan pengguna, meneroka penyelesaian kreatif dan inovatif bagi menjana sektor pelancongan, memastikan keutamaan rantau ini dalam usaha-usaha pemasaran dan program-program promosi pelancongan bersama dengan matlamat untuk memajukan ASEAN sebagai destinasi pelancongan tunggal. Para usahawan mualaf terus diberi bimbingan dan latihan kemahiran keusahawanan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mualaf ke arah meningkatkan kualiti hidup mereka yang lebih baik. Melalui aktiviti yang dilaksanakan seperti ekspo dan bengkel yang diungkayahkan oleh bahagian pembangunan mualaf kepada usahawan-usahawan mualaf dapat memberi latihan kemahiran keusahawanan dan mewujudkan ekonomi secara kecil-kecilan. Mengadakan program-program keusahawanan sebagai metod untuk mengupayakan diri asnaf mualaf dan mendorong mereka untuk berdikari dan berusaha sebagai pelaburan jangka masa panjang bagi peserta itu mengikuti latihan kemahiran keusahawanan seperti kerjasama dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD seperti penubuhan konsortium mualafpreneurs dan ia merupakan satu gabungan usahawan yang terdiri daripada golongan asnaf mualaf yang mengikuti pelbagai program keusahawanan yang dianjurkan oleh bahagian pembangunan mualaf Pusat Dakwah Islamiah. Mendedahkan para usahawan mualaf dengan budaya perniagaan dapat membantu untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan kemahiran yang ada dalam keusahawanan di samping memberikan peluang kepada mereka untuk merangka perancangan serta menyusun strategi bagi mempromosikan produk mereka. Alhamdulillah setakat ini melalui aktiviti yang kami adakan untuk para mualaf sama ada yang menjalankan perniagaan sama ada melalui konsortium mualafpreneurs dan bisnes online dan juga expo telah pun mencapai dalam 70 hingga 80% yang mana diorang ini telah berjaya melaksanakan perniagaan mereka secara mandiri. Ini dapat dilihat daripada salah seorang penerima bantuan Pusat Dakwah Islamiah yang telah berjaya membuka sebuah kedai.
Alhamdulillah sangat bagus. Good idea of the Brunei government. Itulah antara respon positif para peniaga terhadap inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan bagi memudahkan orang ramai membeli juadah berbuka puasa. Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam usaha negara membendung penularan jangkitan COVID-19. Dengan menggunakan konsep tempahan awal dan pandu lalu, inisiatif disertai oleh 13 buah syarikat yang menyediakan perkhidmatan food truck. Perkhidmatan food truck dibuka setiap hari di sekitar kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Perkhidmatan food truck ini alhamdulillah sangat baguslah untuk jadikan since sekarang ni kita ni ada dilanda sebagai penyakit COVID-19, so memang susah untuk bazar Ramadan kena buka untuk tahun ini. So kami ucapkan juga terima kasih pada pihak kerajaan menyediakan inisiatif yang macam inilah. Day after day makin ramai juga pengunjung itu, memang jualan pun makin meningkat juga. Good idea of the Brunei government, because for us as vendors, so we just stay about our business for selling about our product, selling for our serving people. Customer feedback, it's okay. So our sale is good, but even we are selling, we just providing about the social distancing for our safety, all of the customers and for us workers. Mengenai inisiatif food truck ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Ke Bawah Duli yang mengadakan ataupun memperkenankan food truck ini. Jadi kami sebagai peniaga ini boleh meneruskan kami punya jualan. Perkara ini juga dapat memudahkan bagi orang ramai untuk membeli juadah persungkaian. Inisiatif food truck ini di sini mendapat sambutan daripada orang ramai. Bisai untuk mencegah dari penyakit COVID-19 ini juga kan. Sambutan orang ramai okeylah, menggalakkanlah, meriah. Melayan dari kereta, and then dorang melihat makanan kami. Kalau dorang apa yang dorang mau tu baru kami unjuklah arah dorang. Konsep yang diperkenalkan adalah semata-mata mematuhi saranan Kementerian Kesihatan bagi mengamalkan penjarakan sosial. Orang ramai menyambut baik inisiatif tersebut yang ternyata dapat memberi kemudahan dalam mendapatkan juadah bersungkai. Alhamdulillah, sepatah ni boleh tahanlah juga, boleh tahan. Kalau dapat dieksposkan lagi lah. Makanannya kalau macam ni okey pulang. Okeylah, banyak pilihan lah juga. Macam food truck ni okey pulang juga. Tentang food truck ni adalah bersesuaian lah time ni, kemudahan untuk untuk pada bulan Ramadan ini. Syukur alhamdulillah kepada Duli Yang Maha Mulia menagihkan macam mana ni untuk rakyat. Pasal apa, maklumlah masa ini kan COVID ke-19 2020, alhamdulillah pada rakyatnya perhatian untuk berjual-jual di sini. Bisailah pasal saya drive tu, so nak payah contact with anyone kan, so macam lagi safer lah. Kempen Buy Local Produce diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama padu daripada pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Ghanim International Corporation Sendiran Berhad dan Darussalam Enterprise DARE adalah berikutan penutupan sementara beberapa buah tamu di Tutong dan Seria sebagai langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini. Ia merupakan satu kempen yang mana petani tempatan dan para peniaga tamu menjual produk hasil tanaman mereka melalui Ghanim untuk memasarkan dan menjualkan produk-produk berkenaan ke pasar raya, restoran dan orang ramai. Inisiatif tersebut antara lain bermatlamat memastikan pendapatan para peniaga di tamu dan petani-petani tempatan sentiasa terjamin dan tidak terjejas sepanjang penutupan sementara ini, di samping memastikan kestabilan harga komoditi seperti sayuran dan buah-buahan serta memastikan kesinambungan rantaian bekalan makanan di negara ini. Kempen ini juga menghubungkan petani dengan pemborong atau pembeli dengan program jualan terus dari ladang tanaman mereka.
Ganim dan pihak DARE memainkan peranan sebagai pemborong dan sekaligus terbabit dalam aktiviti pemasaran melalui beberapa saluran pengedaran secara offline maupun online, termasuk penjualan secara borong menggunakan pengangkutan mudah alih jika diperlukan. Pada hari-hari Rabu, kami kedai aku mengambil sayur, lembiding untuk dijual ke tamu hari Khamis. Kadang-kadang ada juga orang minta ambilkan juga untuk kan membuat kenduri lah, cuma itulah kalau ada orang kan minta ambil. Kempen yang diusahakan oleh kerajaan ini, ndak juga orang ndak juga putus-putus lah. Pendapatan kami dalam seminggu-minggu itu ada juga untuk orang menampung dalam belanja hari-hari. Kami diberitahu oleh bagian bandaran untuk menjual sayur dengan cara yang kerajaan beritahu ini, kami ikutlah, kami tahulah supaya yang kami menamu tidak putus. Jadi pendapatan kami itu masih ada kami terima lah kalau kami sahut kerajaan yang inisiatif yang baru ini. Kira-kira 60 peniaga tamu dan petani tempatan yang lazimnya berjual di Tamu Tutong dan Seria serta 4 buah rangkaian pasaraya antaranya Mili Mewah, SKH dan Hua Ho Cawangan Kulap, Tutong, Melaut dan Berbatik ikut serta dalam kempen ini. Pasaraya, restoran dan kedai-kedai runcit serta orang ramai yang ingin ikut serta dalam kempen ini secara offline dan online boleh menghubungi Ganim International Corporation Sendirian Berhad di talian hotline 73-77411, IG dan FB Brunei Halal. Para petani dan peniaga tamu yang ingin turut serta dalam kempen ini hubungi di talian 889 0020.